dua perjalanan yang jauh berbeza. Berbeza daripada segi apa? Jarak, daripada segi perjalanan, kemudahan perjalanan, dan tujuan perjalanan. Isra' dan Mi'raj linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan di antara tanda-tanda kekuasaan kami. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata tujuan Isra' dan Mi'raj ialah untuk Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Allah nak cerita bahawa apa yang ada di sisi Allah lagi hebat. Jangan duk rasa sedih, jangan duk rasa hiba, jangan rasa pilu dengan apa yang berada di dunia. Daripada cercaan, daripada makian, daripada boykot, daripada macam-macam kesedihan yang menimpa Rasulullah. Lalu Rasulullah dihiburkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perjalanan yang sangat lancar dengan kenderaan yang hebat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit dengan lain pula kenderaan dia, lain pula kemudahan dia. Ditunjukkan segala yang menarik untuk Rasulullah ni. Tak payah nak ingatlah kesusahan, tak payah nak ingatlah kesedihan dan sebagainya. Sebab yang menanti Rasulullah di sana adalah yang sangat hebat. Kita tutup Isra' dan Mi'raj, kita lihat pula perjalanan Nabi yang kedua yang selalu kita ingati, nama dia Hijratul Rasul. Perjalanan hijrah. Yang ni lain pula. Kalau Isra' Mi'raj ada burak. Isra' ada burak, Mi'raj ada tangga. Perjalanan hijrah, jalan, jalan. Naik unta apa semua, jalan. Tak ada naik burak, tak ada naik Mi'raj, tak ada naik apa, jalan. Perjalanan hijrah, jauh perjalanan dia. Langit lagi jauh. Tetapi perjalanan Rasul daripada hijrah melalui pelbagai ujian. Sampai terpaksa bersembunyi dalam gua. Sampai orang hantarkan makanan, nama dia Asma, hantarkan makanan pada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Sampai ada orang yang diupah untuk menunjuk jalan kepada Rasulullah, mana nak pergi ke Madinah, nak ikut laluan mana. Berbeza dengan Mi'raj, dibimbing, dijaga, diteman oleh Malaikat Jibril. Perjalanan hijrah mengancam nyawa Rasulullah. Sampai Suraqah bin Malik datang berkuda nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Nabi ke hijrah penuh dengan taktikal, penuh dengan perancangan yang rapi. Sehingga ada orang yang menggembala kambing di tempat laluan Rasulullah, supaya tapak-tapak kaki kambing tadi memadam tapak-tapak kaki Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa dua perjalanan ini berbeza pada orang yang sama? Orangnya sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi cara perjalanannya berbeda. Kerana Isra' dan Mi'raj adalah hadiah daripada Allah. Isra' dan Mi'raj ialah penghibur hati kepada Rasulullah. Isra' dan Mi'raj ialah sebagai satu bentuk anugerah yang Allah bagi khas. Bila sebut hadiah, bila sebut anugerah, bila sebut sesuatu yang menenangkan jiwa, maka ini perjalanan dia. Tetapi kenapa perjalanan hijrah macam tu punya seksa? Sebab itu adalah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu adalah kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun engkau nabi, engkau tetap melalui proses kerja. Kena berusaha, kena bekerja, diuji, diberikan pelbagai ujian. Kerana itu adalah tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya untuk nabi saja, semua nabi.
Sebab ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau pergi ke Masjid Al-Aqsa naik ke Burak 1260 km, satu malam dah sampai, Ustaz. Kenapa tak pergi ke Madinah naik Burak aja? Kan senang. Kenapa yang Isra' Mi'raj ada kenderaan, yang ini tak ada kenderaan? Jawapan dia, ini kerja. Bila sebut kerja, dia mesti susah. Ini tugas. Bila sebut tugas, dia mesti mencabar. Ini adalah dakwah. Bila sebut dakwah, dia mesti diuji. Yang tadi ni bukan dakwah. Bukan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad nak pergi berdakwah ke Allah. Bukan Nabi Muhammad nak pergi berceramah dekat Allah Ta'ala tu. Dia hadiah, mari sini. Bila mari sini, maka penuh dengan keadaan hebat, kemuliaan. Yang ke Madinah itu dalam keadaan kerja. Engkau perlu melalui pelbagai proses. Dan itulah yang menjadi pengajaran kepada kita. Yang nak buat kerja-kerja dakwah, yang nak buat kerja-kerja kebajikan, mesti akan diuji, mesti akan susah, mesti ada pelbagai ujian yang akan menimpa kita. Itu yang diambil ibrah. Sebab itu kalau nak tengok dakwah, nak tengok kerja dakwah, tengok perjalanan Hijratul Rasul. Nak tengok kehebatan Allah, lihat perjalanan Mi'raj Nabi. Dua beda tu tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, bukan kata Nabi Muhammad. Tuan-tuan yang saya hormati, bukan kata Nabi Muhammad sahaja. Bukan kata Nabi Muhammad sahaja yang macam tu. Semua Nabi. Saya bila naik tangga dengan ustaz kita, tuan-tuan, ustaz tanya saya, Ustaz boleh kan naik tangga? Saya kata insya-Allah boleh. No problem naik tangga. Pasal apa? Pasal muda pasal muda, tua bangka lah tuan. Pasal apa? Pasal orang kata saya tak sihat. Bila tak sihat, orang tanya pada saya. Selalu orang tanya, Ustaz boleh ke? Ustaz boleh ke naik tangga lah, naik apa lah? Berapa ramai yang tak boleh naik tangga? Tu, tangga masjid. Ada yang sihat tak boleh naik tangga masjid. Sebab apa? Malas ke masjid. Malas ke masjid. Tapi naik bukit boleh. Panjat gunung boleh. Gunung Everest pun dia panjat. Tangga masjid adalah dekat 20 je tak tangga dia. Oh, berat. Tapi kalau dia suka mendaki, dia hiking, siap bawa lagi barang, berhari-hari panjat, boleh dia. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa innaha lakabirah. Semayang ni susah, berat, melainkan kepada orang yang khusyuk. Illa alal khashi'in. Naik bukit boleh tuan-tuan. Ada orang yang berlari naik menara, buat maraton lagi, race, perlumbaan naik menara. Naik menara KL berlari. Kita naik 10 anak tangga mengah, dia boleh naik sampai ke atas. Wah, subhanallah, hebat. Ada orang yang tak boleh naik tangga sebab apa? Sebab sakit. Sakit lutut. Di rumah dia pun tak naik tingkat atas, duduk di bawah. Ada yang tak boleh naik tangga sebab tua. Tua, kalau dengar ceramah pun di bawah. Tak naik ke atas Tuan Haji. Tak boleh. Dah tak larat. Berapa umur Haji? 90. Nabi Nuh, Allah kata buat kapal. Umur dekat 1000 tahun. Bayangkan. Abang-abang kalau 100 tahun buat rumah sendiri, jangan suruh tukang. Taubatlah home tak boleh buat. Nak panjat tangga pun tak boleh. Nak paku tangan tu, tak nampak dah paku tu. Nabi Nuh buat kapal 1000 tahun umur dia. Kenapa Allah tak jadikan kapal siap-siap atas bukit? Nuh, bawa pengikut engkau masuk kapal. Tak. Nuh, wasna'al fulk, pergi buat kapal. Baik Tuhan. Tak ada pula dia bantah. Sakit lutut Tuhan. Saya ni tulang repuk Tuhan.
boleh tak siapkan cepat-cepat? Dah siap baru saya naik. Tak ada Nabi Nuh cakap macam tu. Buat kapal hamba Allah lah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afala yatadabbarun al-Quran, apakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Kita hanya belajar Nabi Nuh buat kapal. Kita hanya tahu Nabi Nuh dilanda dengan banjir. 2014 Kuala Keran ni banjir. Dengan masjid kita ni pun banjir. Bayangkan Nabi Nuh punya banjir berapa kali lipat daripada kita. Berapa kali ganda daripada kita. Masya Allah. Kalaulah yang 2014 banjir melanda kita pun, kesan dia sampai sekarang, tuan-tuan. Bayangkan banjir yang melanda Nabi Nuh alaihissalam. Agak-agak kesan dia sampai mana. Maka orang jumpa fosil, orang jumpa kulit kerang, orang jumpa bangkai ikan, tulang ikan paus atas gunung, tuan-tuan. Atas gunung jumpa tulang ikan paus. Siapa yang gatai pergi usung ikan di atas gunung? Tak ke banjir yang melepasi gunung sampai ikan pun tersangkut atas gunung? Maka Allah Ta'ala kata, apakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Kalaulah Nabi Nuh alaihissalam umurnya 900 tahun lebih, diperintah oleh Allah buat kapal, itulah menunjukkan bahawa dakwah, itulah menunjukkan bahawa usaha dakwah memerlukan kerja, memerlukan kesanggupan, memerlukan pengorbanan. Pendek kata, tidak ada jalan mudah untuk berdakwah, untuk mengajak orang kepada Allah, untuk melaksanakan Islam, bukan kerja mudah. Tuan-tuan yang saya hormati,